Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Selamat pagi, good morning semua. Selamat datang, saya ucapkan buat semua pada yang dapat bersama pada pagi ini. Okey. Baik, tanpa mari sama-sama kita buka kelas kita. Mari sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar, selamat baca doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur sama-sama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan limpah izin kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita sama-sama meneruskan pengajian pembelajaran kita pada pagi ini. Selamat pagi Ustaz ucapkan buat semua. Selamat datang dalam pengajian kelas kita pada pagi ini. Okey, apa khabar semua? Apa khabar? Sihat semua? Khabar baik, Khabar Ustaz. baik, Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Semua sihat. Semua moga semua ceria-ceria belaka insya-Allah. Okey? Baik. Alhamdulillah. Okey, baik, kita teruskan dengan bacaan hadis kita pada pagi yang mulia ini. Hadis kita pada hadis kelima hari minggu ini tentang apa anak-anak murid Ustaz semua? Anak-anak semua? The strong believer. Yes, very good. Bagus, Daniel. The strong believer. Okay? The strong believer. Orang mukmin ataupun orang beriman yang kuat. Okay? Mukmin beriman kuat. Dia tidak kira lah sama ada kekuatannya pada keimanannya, pada tubuh badannya, pada semangatnya. Okay? Baik. Al-mu'min al-qawi. The strong believer. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتحوا عمل الشيطان macam-macam Quran pula. Okay. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, katanya, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Orang yang beriman kuat baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah ataupun orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, kedua-duanya ada kebaikan. Yang mana selagi mana ihris ala ma yanfa'uk, yang memberi manfaat, yang bermanfaat ataupun faedah kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Wasta'in billah, dia selalu minta pertolongan daripada Allah. Wala ta'jaz, dan tidak sekali give up ataupun berputus asa dalam setiap perkara apa yang dia lakukan. Fa in asabaka syai'un, maka sekiranya terjadi apa-apa musibah terhadap dirinya, terhadap diri sendirinya, fala taqul, janganlah berkata lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Janganlah berkata kalaulah aku buat macam ni pasti tak terjadi macam ni ataupun macam tu. Kalau aku buat macam tu mesti tak jadi macam ni. Walakin, akan tetapi qul, katakanlah qaddarallah
Ini semua takdir daripada Allah. Wa ma syaa Allah fa'al. Dan apa yang Allah inginkan lakukan terjadi. Fa inna, maka sesungguhnya lau, perkataan kalau itu taftahu amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan untuk menghasut manusia daripada bersikap redha. Syaitan dia nak alih perhatian daripada manusia, alih perhatian manusia daripada ingat kepada Allah, nak jauhkan diri daripada Allah. Syaitan dia hasut manusia untuk melakukan dosa, tidak redha dan tidak sabar terhadap apa yang musibah kepada dirinya. Itulah perangai syaitan. Okay? Kita kena selalu beringat. Jadi kita nak tutup terus lubang-lubang syaitan daripada menghasut diri kita, maka kita janganlah katakan perkataan kalau setiap musibah yang telah berlaku pada diri kita. Baik, the lesson from the hadis, pengajaran daripada hadis di atas adalah, number one, the strong believer is more loved by Allah than the weak believer. Orang beriman yang kuat ataupun yang kuat lebih dicintai, lebih disukai ataupun lebih disukai di sisi Allah daripada manusia orang mukmin ataupun orang beriman yang lemah. Number two, the weak believer is also loved by Allah. Okay. Orang yang lemah juga, manusia yang lemah ataupun orang mukmin yang lemah juga dicintai oleh Allah pada perkara-perkara yang adalah perkara yang apa yang Allah suka, apa yang Allah cintai. Number three, that there is good in both of them. Kedua-duanya ada kebaikan. Kedua-duanya ada kebaikan. Tidak kira mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan selagi mana dia dapat memberi manfaat kepada dirinya, dapat beramal soleh, meminta pertolongan daripada Allah dan selalu minta tidak berputus asa apa dalam setiap perkara yang dia buat. Number four, we should always work hard. Kita dah sentiasa bekerja keras towards goodness, dalam melakukan setiap perkara kebaikan, and seek help from Allah, dan dalam sentiasa meminta pertolongan daripada Allah sekiranya kita dalam kesusahan ataupun kesenangan. Okay, number five, we should always accept Allah qadar, that predestined plan for us, and not keep wishing for something else. Kita nak sentiasa terima takdir daripada Allah, apa yang Allah telah lancarkan untuk kita, berikan untuk kita, dan adalah sentiasa meminta, janganlah kita minta perkara yang bukan-bukan ataupun yang tidak baik ataupun yang tidak sepatutnya lah, yang tidak sepatutnya. Okay, baik. Ini dah berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan pengajaran pada pagi ini, hadis pada pagi ini. Okay, discussion corner. Should we try to be a strong or weak believer? Kita hendaklah sentiasa perlu jadi orang yang lemah ke orang yang kuat beriman? Orang beriman yang kuat ke orang beriman yang kuat? Strong believer. Strong believer, very good. Kita sentiasa menjadi orang mukmin ataupun orang beriman yang kuat dalam setiap perkara yang kita boleh lakukan, usahakan. Okay, yang penting kuat pada iman, pada ibadah. Ibadah. Number two, to prepare for our school exam. Okay, untuk kita untuk ready ataupun untuk ready untuk jawab peperiksaan, selain daripada kita study hard, selain daripada kita study kuat, apakah perkara yang kita perlu buat? What else should we also do? Apa perkara yang kita boleh buat? Perkara yang kita boleh buat adalah seperti kita lakukan amal-amal ibadah, berdoa, solat dan sebagainya. Okay? Yes. Selain daripada kita selain daripada kita dah belajar bersungguh-sungguh, tapi jangan lupa untuk berdoa pada Allah, ataupun jangan berdoa saja tak ada usaha, tak boleh juga. Kita kena seimbang kedua-duanya, kena seimbang antara ibadah, antara berdoa dengan berusaha bersungguh-sungguh. Okay, number three, if we accidentally fall and hurt ourselves during the school sports day. Assalamualaikum warahmatullahi. We should not be angry. Kita tak boleh marah kalau kita terjatuh ataupun sehinggakan sakit ketika hari sukan waktu sekolah. Tapi kita kena terima bahawa Allah yang takdir kita jatuh kan. Kita jatuh, Allah yang takdirkan
rancang untuk kita. Kerana apa? Allah ampunkan dosa, naikkan darjat kita dan berikan kemudahan urusan dan seterusnya, dapat pahala. And kita dan hanya perlu just be more careful next time we are running. Dan kita sentiasa kena usaha untuk berhati-hati apabila kita berlari atau berjalan mana-mana. Okay? Kita kena usaha jadi yang lebih baik. Apa yang terjadi yang lepas, redha, sabar dan terima takdir daripada Allah SWT apa yang terjadi. Okay. Okay, baik, itulah berkaitan dengan bacaan hadis kita pada pagi yang mulia ini. Okey, anak-anak murid Ustaz semua. Okey, Ustaz minta semua keluarkan kedua buku ini, buku aktiviti fiqh dengan buku teks fiqh. Okey, buku aktiviti. Ambil buku apa? Buku fiqh, buku teks warna hijau ni dengan buku aktiviti warna purple. Dua-dua buku ini, buku teks dengan buku aktiviti. Okey, buku teks dengan buku aktiviti. Kita buat Ustaz. Okay, very good. Bagus. Warna purple. Okay, sekejap lagi kita buat warna purple. Sekarang, kita masih lagi berkaitan dengan tentu page 30. Okay, open the book. Masuk muka surat 30. Kita masih lagi berkaitan dengan jenis-jenis mandi sunat. Sebab apa kita nak buat latihan sedikit. Buku fiqh yang warna hijau dengan oranye ya? Warna hijau orange, Syakir. Hijau orange, lepas tu satu lagi warna purple. Ada tak? Warna purple ni buku aktiviti. Ada. Okay, very good. Bagus. Muka surat 30. Okay. Kita masih lagi berkaitan dengan tentang mandi sunat yang kita bincangkan kemarin. Okay. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan untuk kita ulang sedikit dan kita akan masuk berkaitan dengan aktiviti kita boleh buat. Okay. Pada hari kemarin kita dah belajar tentang cara-cara mandi sunat. Okay. Ustaz dah minta semua untuk hafalkan lafaz sunat, mandi sunat dan lafaz mandi wajib. Okey, silakan Dania, ada apa-apa Dania? Dania nak baca ke? Boleh. Okey, boleh. Bagus Dania. Okey, silakan Dania. Cara-cara mandi sunat, silakan. Macam lain sikit. Lain internet ke? Oh, okey. Tak apa. Ustaz jelaslah, dengar jelas. Okey, silakan. Cara-cara mandi sunat. Buangkan najis pada badan. Okay, very good Daniel. Okay, bagus. Yang pertama sekali adalah menghilangkan najis pada badan seperti Ustaz cerita kemarin. Okay, Ustaz nak tanya apa dia najis yang Ustaz cerita kemarin. Najis. Macam mana bentuk najis? Macam mana kita nak kenal, nak tahu, ni najis ni. Ni najis ni. Pertama sekali, pastinya bila ada najis, tak kira najis tai kucing ke, tai apa ke, pertama sekali kita akan rasa baunya, kan? Mesti bau busuk kan? Betul tak? Yes. Dia Rania Kasara. Buku fiqh. Okay, buku fiqh. Alright. Okay. Bagus. Okay, pertama sekali, najis ni, pertama sekali kita boleh kenal dia melalui bau. Okay. Pertama sekali bau. Itu pertama, bau. Yang kedua adalah kita tengok pada warnanya. Okay. Warnanya, warna apa? Itu pertamanya. Yang ketiga sekali ada rasanya. Bukan rasa melalui lidah. Rasa kat tangan kita ni. Bila kita sentuh, masih ada lagi najis. Kita rasa lembek-lembek kan. Rasa najis lah. Jadi, bila mana kita nak basuh? Yes. Saya dah hafal niat dia. Bagus Syaurah. Nanti saya tanya lagi. Okey, jadi 3 perkara. Bila mana kita nak hilangkan najis pada badan, kita kena buang bau dia. Pertama, biar dah tak bau dah, kita kena sabun-sabun. Okey, bau dia kita kena buang. Yang kedua adalah buang pada warnanya, hilang warna, tak ada dah, tak nampak dah warnanya. Yang kedua. Yang ketiga adalah rasa dia. Rasanya macam mana? Rasanya maksudnya rasa tu bukan kita rasa pedas, rasa manis, tidak. Okey, rasa dekat tangan. Bila kita pegang tu rasa najis. Maka kalau tak ada rasa dah tangan, tak terasa dekat tangan tu, maka hilanglah najis tu. Maka pertama sekali kita kena menghilangkan najis pada badan. Okey. Okey, baik. Number 2 Syaurah. Sila baca Syaurah. Niat, lafaz niat mandi sunat. Silakan. Baca lafaz niat dia ke? Niat, lepas tu lafaz niat mandi sunat. Bacakan. Nawaitu ghusla sunnata lillahi ta'ala. Bagus. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Alright, very good. Okey, sekejap lagi saya akan nak dengar semua seorang-seorang. Okey.
Lafaz nak mandi sunat yang Ustaz surah hafal. Okey, sahaja aku mandi sunatkan Allah Taala. Nawaitul ghusla sunnatan lillah Taala. Tapi sekiranya kita niat, contohnya kita niat nak mandi sunat hari raya. Maka perkataan kita kena masukkan Aidil Fitri selepas perkataan sunnatan ni. Nawaitul ghusla sunnatal Aidil Fitri lillahi Taala. Kita kena ada masukkan kat tengah tu. Nak niat apa? Contoh awak nak niat mandi sunat masuk Mekah. Nawaitul ghusla sunnatad dukhuli Mekah lillahi Taala. Kena tahu bahasa Arab lah sikit. Tapi tak apa. Tak apa, itu lafaz dalam bahasa Arab. Kalau tak tahu lafaz bahasa Arab, bahasa Melayu pun okey, pun boleh. Artinya sahaja aku mandi sunat kerana Allah Taala. Nanti bila dah besar-besar, dah tahu belajar bahasa Arab, dah tahu baca hadis, dah tahu baca Quran dan sebagainya, nanti bolehlah pula tukar kepada bahasa Arab. Okey. Ustaz, saya dah sampai Quran. Bagus, masya-Allah. Saya pun. Bagus. Abdul Zubair dah hafal kan? Kan. Okey, baik. Jadi yang pertama, yang kedua adalah yang kedua. Okey, dah tu boleh hafal. Bagus dah tu Nokman boleh hafal dah. Okey. Yang kedua adalah kita kena niat. Okey, yang ketiga Abdul Zubair silakan. Yes. Abdul Zubair silakan. Bagus Kak. Bagus Kak. Okey, Abdul Zubair silakan nombor 3. Meratakan air ke Surat terti 30. Anggota badan. Bagus. Okey, meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey. Meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi kita kena ratakan, kita kena biar air itu kena dengan kita semua. Okey. Air itu biar kena dengan kita. Biar seluruh air itu kena pada badan-badan kita. Tidak kira daripada rambut, atas kepala hinggalah kaki. Semua biar ratakan air ke seluruh anggota badan kita. Okey? Boleh faham berkaitan dengan cara-cara mandi sunat? Okey? Boleh faham tak? Boleh faham tentang cara-cara mandi sunat? Yang ni sama je dengan cara-cara mandi wajib. Sama sahaja ya. Yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey. Baik, sebelum kita nak masuk berkaitan dengan buku aktiviti untuk kita tulis kita buat buku aktiviti, sekejap lagi kita masuk dulu berkaitan jenis-jenis mandi sunat. Sebab dalam buku aktiviti ni berkaitan dengan jenis-jenis mandi sunat. Okey? Jenis-jenis mandi sunat. Okey. Sekali lagi Ustaz nak minta siapa nak baca jenis-jenis mandi sunat sekali lagi ni. Pada minggu ini kita belajar jenis-jenis mandi sunat je. Ya, saya. Okey, silakan. Silakan. Nombor 1 ke? Syaurah. Okey, Syaurah. Mandi sunat hari raya. Bagus. Kedua? Mandi sunat gerhana. Very good. Seterusnya? Mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Very good. Teruskan? Mandi sunat selepas memandikan mayat. Okey, thank you Syaurah. Syaurah. Tekun Syaurah atas bacaan. Okey, jadi 4 perkara itu mula-mula. Mandi sunat hari raya Aidil Fitri ataupun ada Adha, Ustaz dah sebut kemarin. Mandi sunat gerhana bulan, gerhana bintang. Ada ke gerhana bintang? Tak ada. Gerhana bintang tak ada. Gerhana matahari. Gerhana matahari, gerhana bulan. Okey. Gerhana bumi, ada tak gerhana bumi? Mana ada? Tak ada. Saya tak tahu. Kalau sains Ustaz lemah sikit, sains. Boleh tanya teacher. Teacher apa yang mengajar sains? Teacher Sheila. Teacher Sheila. Ada. Lepas ni. Bagus. Cuba tanya. Ada tak tajuk tentang astronomi, astronaut? Tentang Sunat mandi wajib untuk bumi. bukan mandi wajib sunat. Mandi sunat gerhana. Ada tak gerhana bumi? Ada tak? Eclipse. Tak ada. Macam pernah dengar je. Belajar tak tentang galaksi-galaksi dekat planet? Bukan, ni macam bumi. Bulan tu Kal. Bulan ke apa tu? Tapi macam tu yang ikut. Kan nampak. Kan? Okey. Jadi bila datangnya gerhana apa-apa, tak kiralah gerhana apa-apa pun, gerhana bulan, bumi ke bintang ke planet ke, kan? Matahari ke. Jadi disunatkan untuk kita mandi sunat. Dan solat, bukan sekadar mandi sunat, solat sunat gerhana, okey? Solat sunat gerhana. Okey.
Yang ketiga, mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Kalau awak pergi nanti kalau ada doakan ustaz juga, ustaz nak pergi juga Mekah Madinah, nak merasa juga nak buat umrah dan sebagainya. Okey. Jadi Saya dah pergi. masya-Allah. Best lah. Saya tak pernah pergi. Doakan biar kita sama-sama dapat pergi. Okey. Tak pernah pergi Thailand. Oh, Thailand pernah pergi, Thailand. Thailand. Tak pernah pergi Kaabah. Kaabah belum sampai lagi dekat Mekah, Madinah. Saya pernah juga. Masya-Allah. Bagus. Syukurlah dapat pergi, dapat tengok Kaabah depan Saya tak mata. pernah pergi Mekah. Ustaz tak sampai lagi. Okey. Okey, baik. Seterusnya mandi sunat selepas memandikan mayat. Kalau ada orang yang dia mandikan mayat, jadi disunatkan untuk dia mandi sunat selepas mandikan mayat. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz nak minta Syarfa al-Irdina boleh baca mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal tu. Dan seterusnya. Okey, silakan. Syarfa Alia. Tadi terkut dalam syaurah dah. Syarfa Alia pula. Okey, mandi sunat setelah Mandi sunat. Page 29, muka 29. Mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Bagus. Okey, seterusnya. Mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Okey, seterusnya. Mandi sunat kerana ihram. Okey, sampai situ dulu kejap. Okey, mandi sunat kerana ihram. Okey, 3 perkara dari tadi Ustaz teruskan. Mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Setelah tanda kita bersyukur. Tanda orang itu bersyukur bila mana dia dah ingat semula, ingatan semula, setelah pulih disunatkan untuk dia mandi sunat. Okey, mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Yang kedua adalah, yang seterusnya adalah mandi sunat kerana wukuf, dia berhenti sekejap di Mekah, wukuf sekejap di Arafah. Okey. Next seterusnya adalah mandi sunat kerana ihram. Ihram maksudnya dalam keadaan ihram, buat umrah atau buat haji, pakaian ihram. Jadi kenapa dipanggil ihram? Sebabnya ada perkara-perkara pantang larang yang dia tidak boleh sewenang-wenangnya untuk buat. Maka kalau keadaan ihram ni, dia dalam keadaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi tidak boleh perkara-perkara yang ada perkara yang tidak boleh dibuat sewaktu dalam keadaan ihram, dalam pakaian ihram. Okey, seterusnya Syarfa. Habiskan mandi sunat kerana mandi sunat kerana masuk Islam. Yes, very good. Mandi sunat kerana masuk Islam. Okey, sebab mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam, dia disunatkan untuk mandi sunat. Okey, seterusnya yang terakhir sekali adalah mandi sunat. Mandi sunat kerana solat Jumaat. Okey, very good. Mandi sunat kerana solat Jumaat pada hari Jumaat. Okey, tidak ada hari-hari yang lain. Melainkan hanya hari Jumaat saja disunatkan untuk kita mandi sunat. Kalau hari lain tak ada, hari Jumaat, hari Sabtu. Hari Isnin ada ke? Hari Ahad ke? Ada. Hari Jumaat tu sebab nama Jumaat. Betul, hari penghulu segala hari iaitu hari Jumaat. Untuk orang Islam ada satu hari. Okey, contohnya. Okey, dalam bulan penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Itu al-hadasi. Bulan Ramadan hari Jumaat saja. Yes. Kalau bulan adalah bulan Ramadan. Kalau hari adalah hari bagus, bulan Lailatul Qadar, very good. Okey, kalau hari Jumaat, dia ada setiap khusus, ada perkhususan. Kalau contoh harian pada pukul 1:03 malam, iaitu pukul 2 hingga ke 4. Okey, pukul 1 hingga ke 4 lah, macam tu lebih kurang. Untuk orang tu boleh solat tahajud, doa dan sebagainya, munajat pada Allah. Waktu-waktu itulah ada perkhususan waktu, perkhususan masa, perkhususan minggu pada hari orang-orang Islam kita ni semua. Okey? Okey, baik. Okey, semua saya nak minta keluarkan buku aktiviti fiqh. Keluarkan buku aktiviti fiqh. Okey. Turn to page. Kita dah buat kan bacaan lafaz niat mandi sunat
page 24 and 25 dah buat ke belum? Lafaz niat mandi sunat. Betul Dania, keluarkan buku warna purple. Ustaz, page Ya. berapa? Page 20, Ustaz nak tanya dulu, page 24 dengan 25. 24 dengan Belum. Okey, belum buat. Okey, kita dah hafalkan lafaz niat kemarin kan? Betul tak? Kan lafaz niat. Jadi awak boleh tulis lafaz kenapa tu? Lafaz niat mandi sunat. Lafaz Ustaz ambil buka aktiviti ke? buku aktiviti. Yes, very good. Bagus. Buku aktiviti. Tengok muka surat Nomborkan 24 dulu. Nomborkan urutan mandi sunat. nomborkan Nomborkan betul. Letak nombor. Lepas tu tulis kat bawah tu. Okey. urutan mandi sunat. Ni dekat cara-cara Ustaz buat ni. Cara-cara mandi sunat. Nombor 1. Apa dia? Dia suruh nomborkan urutan mandi sunat. Lepas tu salin semula yang awak tulis nombor tu. Yang pertama sekali apa dia? Cara-cara mandi sunat pertama sekali. Nombor 1 apa dia? Dan dia ada jawapan dia ni. Dekat Ustaz. Ustaz dah tunjuk ni. Ataupun boleh tengok dalam buku teks. Tulis nombor kan? Betul. Ustaz tunjuk dalam buku teks lah. Mudah. Okey, dalam buku teks ni kan kita dah belajar kemarin tentang cara-cara mandi sunat. Okey, nombor 1 tu apa dia? Nombor 1 menghilangkan. C nombor 1. Betul, very good. C nombor 1. Anggota badan. Pertama sekali Daniel, nombor C. Kata huruf C tu nombor 1, menghilangkan najis pada badan. Nombor 1 C. Nombor 2 B. Dia daripada bawah. 1 2 3 daripada bawah ke atas. 1 2 3. Yang C ni kena tulis nombor berapa? C tu nombor 1. C nombor 1 memang Ustaz buat. Memang Ustaz buat. Ustaz pakai apa? Word. Ustaz pakai word. Okey. Okey, muka surat 20. Turn to page 24. Okey, nombor 1 C. Jawapan nombor C tu. Okey, C adalah C number 1. Dekat C ni pertama sekali adalah menghilangkan. Pertama sekali kita kena hilangkan dulu. Awak kena fikir. Okey, pertama kena hilangkan dulu. Sebelum kita cucuk air, kita guna air, okey, basuh dulu, hilangkan dulu, basuh dulu air tu dengan air pada najis tu. Hilangkan najis pada badan. Ustaz, dekat A dah ada nombor 1. Very good. A nombor 1. A nombor 3. Nombor 3 Daniel. A nombor 3. C nombor 1. Okey, C. C di nombor 1 tulis dekat ujung. Nombor 2. Page mana? Tu page 20, 24 Ustaz buat tu. 24. Ustaz, bawah tu nak buat macam mana? Bawah tu salin balik. Okey, C nombor 1. Okey, B Nombor 2. B nombor 2. Very good. Taklah lain cakap Ustaz. A nombor 3. A nombor 3. Bagus. Okey, B niat. Yang kedua niat, iaitu niat. Nombor 2 niat. Mudah saja. Niat. Tak kali menghilangkan ke? Betul. C tu menghilangkan. Lepas tu salin je balik, tulis je semula, ikut urutan dia semula. C tu adalah menghilangkan. Menghilangkan najis pada badan. B niat. Ya, A sekali atas sekali adalah meratakan air. Ustaz. Ya. Rania sekarang cakap ambil buku aktiviti fiqh ke Ustaz? Betul. Yes, ambil buku aktiviti fiqh muka surat 24.
Muka surat 24. Okay, page 24. Okay, jadi selepas awak buat nombor, salin je balik ikut urutan. Salin balik. Nombor 1 mana? Nombor 1, okey, nombor 1 kat bawah tu. Oh, nombor 1-nya menghilangkan najis pada badan. Okey. A tu letak nombor 1. Okey. Okey, pertama sekali ikut urutan dia. Pertama sekali menghilangkan boleh tengok ustaz buat ni. Menghilangkan najis pada badan. Okey, ini nombor 1. Menghilangkan najis pada badan nombor 1. Iaitu duduk dekat huruf A kan. Menghilangkan najis pada badan. Yang kedua niat. Yang kedua niat letak balik. Salin balik. Salin je balik. Okey Ustaz. Okey, good. Saya tak faham Ustaz. Nak cari balik apa? Zubai. Yes. Kalau nak letak nombor dekat A, B, C, letak nombor kan. Lepas tu ikut yang dekat dalam kotak tu masa dah Betul. letak nombor. Yes. Macam Ni macam ni. satu tu A kan. Lepas tu jawapan pun yang sama A. Macam ni Ustaz. Pandai dia ni. Macam Abdullah ni. yes, Abdul Zubair selepas letak nombor hujung ni, lepas letak nombor hujung dekat dalam macam nampak telur. Bagus. Yes, dia ni. Telur tu. Okey, awak pun susun balik. Mana nombor 1? Yang rosak. Telur yang rosak tu separuh tu. Okey. Ambil balik nombor 1. Oh, nombor 1 dekat jawapan dekat C, menghilangkan najis pada badan. Ya Ustaz. Okey, good. Yang kedua niat. Yang ketiga adalah meratakan Ustaz. Yes. Yang bawah dia ni kena buat apa? Salin je balik. Yang bawah tu salin balik. Nombor 1, 2, 3. Ikut urutan. Okey. Okay, good. Okay, jadi kita pun dah buat lah. Ni nombor 1. Nombor 1. Niat nombor 2. 3. Meratakan. Okay. Kita pun. Yes. Kalau tak ada kalau tak ada space dekat A boleh sambung dekat B ke? Letak kat bawah dia sikit je. Jangan letak kat huruf B. Sebab huruf B tu untuk yang kedua. Okey. Untuk nombor 2. Letak kat bawah dia, bawah sikit. Dah Ustaz. Okay, very good. Dah siap semua? Bagus. Masya Allah, bagus. Sabar belum siap. Belum lagi. Okay, teruskan. Ustaz, kena tulis ke Ustaz? Tak, buat dalam buku aktiviti. Betul. Ustaz yang bawah tu kan line kan. Kan Lain. ni ada ABC tu kan nak kena buat yang macam A kan nombor 3. Tak maksud dia. Tak. Okay. Dia kat huruf ABC tu dia just ikut nombor je. Nombor 1. Arisa, just ikut nombor je. Nombor 1, 2, 3 kat bawah. Jangan ikut huruf. Nokman? Awak cakap bukan tadi? Nokman, ada soalan? Nokman ada soalan? Ustaz. Yes. Bukan Nukman. Nokman? Nanti lama-lama Nukman nak pindah ke? 24 ke? Betul Nokman. Page 24. Nukman. Betul. Nanti lama-lama betul ke Nukman nak pindah? Lama. Duduk bila saya 10 tahun nanti saya pergi dah dekat Al-Amin. Oh, awak belum pindah lagi sekolah. Kalau sekolah dah tunggu saya 9 tahun. Oh, kalau awak kalau sekolah dah buka, awak pergi Al-Amin lah. Oh, ye. Kalau Al-Amin tutup, awak akan pindah sekolah. Kalau Al-Amin tutup tu bila orang dah 9 tahun tu saya akan pindah.
Okey. Ustaz, nombor 2 niat je ke? Kecilnya. Nombor 2 niat je. Niat pendeknya. Niat. Kan niat, kalau lafaz niat kita dah ingatkan. Apa dia lafaz niat mandi sunat? Nawaitul ghusla Saja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, bagus, masya-Allah. Bagus. Okey, kerana Allah Taala. Dah hafal? Okey. Saya dah bagus. hafal lah. Ha. Saya dah hafal lah. Bagus Ustaz hafal. boleh tak buat video Ustaz, saya malam belum ni? hafal. Saya dah hafal nombor 1. Saya belum hafal. Okey, boleh hafal. Apa dia Arisa? Boleh tak record boleh tak record video yang kena hafal apa tu? Niat malam ni. Boleh? Boleh? Ni time je. Anda boleh buat. Boleh? Orang semangat Semangat, masya-Allah. Ustaz, rekod Due date tak apa? apa? Due date lama lagi, due date hari Ahad, weekend. Ustaz kena rekod apa? Ustaz minta Weekend tu record- baca baca- lafaz niat mandi wajib, lafaz niat mandi sunat. dengan mandi sunat. Dua tu je. Weekend dia, due date dia hari Ahad, this weekend. Hari ni baru hari Khamis. Ada ramai It just took me like 5 minutes to hafal. Esok hari Jumaat. esok hari Jumaat. Esok ayah saya kata kalau sempat pergi masjid boleh ni. Sebab masjid tak boleh ramai orang sangat. Tak ada ramai orang. Betul. Kena cepat-cepat kan. Arisa duduk kat mana rumah? Duduk kat mana rumah Arisa? Duduk dekat rumah nama residensi Kepoma, duduk kat Kepong. Oh, kat Kepong. Arisa ada abang ke? Dia tak ada abang tapi ada adik lelaki. Oh, okey. Sebab Saya ada adik perempuan. bagus. Ustaz. Okey, Saya bagus. 1 years old dah. Okey dah. Okey. Tengok page sebelah 25, muka surat sebelah tu mudah sahaja. Dia suruh buat apa? Tulis niat mandi sunat yang kita dah hafal tadi. Letak sahaja. Yang ni Ustaz tak nak buat lagi. Ustaz nak minta boleh tengok buku untuk yang ni. Kalau dah hafal, cuba tak payah tengok buku kalau dah hafal. Okey. Tengok buku. Okey, Maksud page Ustaz apa? Jajak. Nokman. Apa dia? Page 24. 24 tu yang nombor 2 tu kita kena buat apa? Page 24 nombor 2 tu awak kena susun balik, tulis balik. Ikut Ustaz, yang daun tu Ah, macam mana balik, yang ikut daun tu? urutan. Apa dia? Yang daun. Okey, yang daun tu awak boleh pilih. Contoh nawaitul, apa dia? Sunatan ke, ghuslah ke, ta'ala ke, lillah ke, mana? Awak kena susun. Okey. Susun. Lepas tu yang bawahnya ertinya. Sahaja mana? Sahaja apa? Sahaja mandi ke, sahaja kerana ke, sahaja aku. Masuk kepada dalam bahasa Melayu, masuk kepada lafaz niat mandi sunat. Yang ni Ustaz tak nak tulis lagi. Ustaz nak minta semua buat cuba. Sebab Ustaz suruh hafal. Yes. Saya boleh. Kat Boleh. bawah. InsyaAllah. Kat bawah mana dia? Bawah lafaz niat mandi sunat tu. Okey, lafaz niat mandi sunat kat bawah tu. Kat bawah tu awak Kena buat page awak buat 25 ke? yes 25. Awak buat maksud kepada lafaz niat mandi sunat. Terjemahannya dalam bahasa Melayu. Sahaja apa? Ustaz. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Okey, tulis macam tu. Ambil perkataan-perkataan. Okey, apa dia Imran? Imran Faizi? Ya, 25 tu 95. Sekejap. Saya tak dengar. Sekejap. Apa dia Imran Faizi? Sekali lagi, tak dengar. Sekali lagi. Saya dah siap 24 dan 25. Oh, dua-dua dah siap. Masya Allah. Very good Imran. Imran dah ingat ya lafaz niat mandi sunat. Ingat. Bagus. Terbaik. Masya Allah. Okay, kita tunggu kawan-kawan kita ya Imran. Bagus Imran.
Saya dah siap Okey. nanti buat 25. Siap dah juga. Lihat. Syarurah. Bagus. Okey, good. Kejap saya ambil attendance kejap Sambil-sambil tu tengok kawan kita. Okey, Abdullah Zubair. Yes, Okay, Ustaz. thank you. Aina Akila. Tidak. Aina Akila. Tak, ni. Aina Agaknya Akila tak ada. Okey, thank you Dania. Okey. Amani Elviana. Amani Amani Elvian. Elviana. Tak ada. Biasa Amani terus sahut. Okey. Arisan Amanda. Okey, Arisan Amanda. Yes, Yes. Ustaz. Thank you. Asma Imani. Ada. Yes, Okay, thank you. Kal Irshaf. Thank you. Ada. Dianur Izzara. Ada. Ustaz. Thank you. Iman Kaisir. Okay, ada. Okay, good. Imran Faizi. Okay, ada. Okay, good. Thank you, Imran. Ustaz. Yes. Ustaz, saya belum hafal tapi saya kenal word. Bagus. Buat dulu. Buat tulis dulu. Lepas tu hafal. Tulis dulu. Dalam buku aktiviti. Okay, Khalifi Zikri. Ada. Khalifi Zikri. Ada. Muhammad Amsha. Okay, Amsha ada. Amsha tak ada. Tak ada juga. Okay, Muhammad Daniel. Okay, Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Siap Ustaz. Page Okay, 24 good. dengan 25. Bagus. Okay, bagus. Kau kawan kita. Good. Muhammad Nuqman Akil. Yes. Thank you. Ustaz. Muhammad Syakir. Thank you, Syakir. Syakir ada. Okay. Muhammad Umar. Okay, ada. Okay, thank you. Muhammad Umar ada. Nazim bin Muhammad Zulfaqar. Okay, ada. Thank you, Nazim. Thank you. Nur Damia Raihana. Ada. Okay. Ada. Okay. Oh. Nur Dia Ramadhani. Dia Ramadhani. Okay, ada. Okay, thank you. Nur Hanan binti. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Nur Hanan binti Muhammad Fauzi. Ustaz. Yes. Thank you. Nur Nashrah Alia. Yes, Ustaz. Thank you. Hanan ada tak Hanan tadi? Hanan. Ada? Okay, thank you. Ada. Ustaz. Yes, siapa tu? Ada yang tanya soalan ke? Siapa tanya? Rania Ismi. cakap. Yes. Tadi Okay, thank you. Dah siap. Okay, bagus. Very good. Rania Kaisara. Thank you, Rania. Okay, Rania ada. Sharfa Alia Irdina. Ada. Ustaz, page Thank you. 26 tu kena buat. Tengku Nusyaurah. 26 sekejap Nanti saya tengok. Tengku Nusyaurah Alia. Yes. Okay, ada. Thank you. Saja je Ustaz. Okay. Umar Majdi. Ustaz, saya dah siap. Okay, thank you. Okay, bagus semua. Dah siap semua? Ustaz. Dah. Okay, kejap. Kita. Ustaz, kan hari Ustaz, saya nak cakap Okay, apa dia Zubai? Anda cakap apa? kan hari itu saya absent. Kalau ada kerja yang saya tak buat, Bila Abdul Zubai absent? Tak ingat Ustaz. bila saya cuti, saya pergi rumah Tok Ma. Tak ada kerja kot. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Itu Ustaz ajar tentang mandi sunat je baru ni. Okay, baik. Kita bincang sedikit ya. Kita bincang sedikit pada apa yang kita dah buat. Okay. Muka surat 26 tu belum lagi. Tunggu dulu. Okay. Page 26 tu boleh tak kalau Ustaz nak minta? Tak. Yang tu Ustaz bagi tahu sekejap lagi. Okay, kita teruskan. Muka surat 24. Yang pertama sekali, dia suruh nomborkan urutan mandi sunat. Lepas tu, lepas menomborkan tu kena salin semula apa cara-cara urutan mandi sunat. Yang pertama sekali, dekat C adalah nombor 1. C number 1. Okay, A tu nombor 3. B tu nombor 2. Okay, jadi 1, 2, 3. Maka selepas awak letak nombor, then kita tulis, kita write semula, write down balik, salin semula nombor 1, tata cara mandi sunat nombor 1 adalah menghilangkan najis pada badan. Yang kedua adalah niat. Okey, lafaz niat kita dah hafal. Dan terakhir sekali nombor 3, meratakan
air ke seluruh anggota badan. Okey, baik. Selepas kita dah selesai page 24, okey. Sekarang kita buka muka surat page 25 iaitu tentang lafaz niat. Lafaz niat mandi sunat mudah sahaja kan? Lafaz niat. Mudah je Ustaz. Mudah saja, sangat-sangat. Janji ingat semua. Saya Okey. dah ingat dah. Bagus. Okey, cuba baca sama ramai. Ustaz tak ingat lah. Cuba baca ramai-ramai. Nawaitu. Nawaitu Sunatan Ta'ala. lillahi ta'ala. Okey, baik. Ustaz. Okey, baik. Meaning Sahaja Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Very good. Okey, Ustaz dengar suara Syakir tadi. Ada apa tanya soalan Syakir? Thank you semua. Jazakallah atas bacaan. Apa dia ada? Okey, belum siap. Tak apa, Ustaz buat naik atas. Okey. Okey, baik. Yang ni page 25. Okey. Apa yang Ustaz nak cakap tadi? Allah, terlupalah Ustaz nak cakap apa tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Lafaz niat mandi sunat. Okey, ingat dah. Okey, kalau kita nak niat, contoh Ustaz nak tanya tadi, Ustaz cakap tadi. Contoh kata kita nak niat mandi sunat hari raya. Dekat mana kita nak niat? Nak letak Aidilfitri ke Aidil Adha ke? Nak letak kat mana? Nawaitu ghusla. Lepas sunata. Bagus. Selepas sunnata. Okey, contohnya Ustaz buat kat sini. Contoh nak mandi pagi ni, hari ni hari raya. Contoh hari ni hari raya dah. Ya orang pun duduk dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya. La ilah. Nanti boleh rentah dah negeri insya-Allah selepas 2-3 minggu lagi. Bulan depan boleh rentah negeri dah. Tak boleh baca lah. Jadi kan tak tahu. Kan ada yang baris kan tak boleh baca. Tak boleh baca. Yang mana Kak? Macam list nombor 1. Nombor Nak 1. ada baris. Kena ada baris. Faham? Okey. Akal nombor 1 adalah menghilangkan. Ikut Ustaz. Ni, nombor 1 ni. Bukanlah. Bukan page pertama lah. Page apa? kedua. Page 5. 25. Nombor 1. Nombor 1. Okey. Ni kan. Ada baris kan. Nawaitu. Ni kat bawah. Nawaitu. Nawaitu. Lepas ghusla. Al-ghusla. Nawaitul ghusla. Ustaz, saya betul dua-dua. Bagus. Okey. Nawaitul ghusla. Kenapa yang dekat skrin Ustaz ni tak ada apa tu baris? Baris. Tak ada baris. Susah ke orang nak tahu. Tak ada baris. Okey, baik. Ustaz akan buka buku. Ustaz buka aktiviti, buku teks lah. Okey. Okey. Buku teks baru nampak ada baris. Ni buku teks. Nampak tak? Buku teks. Ni. Nawaitul ghusla. Boleh baca kah? Okey, baca kah? 1, 2, 3 kah? Nawaitul ghusla. Teruskan. Sunatan. Bagus. Lillahi ta'ala. Bagus sekali. Okey. Sahaja aku. Ikut Ustaz. Sahaja aku. Mandi. Bagus. Mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Bagus Kak. Very good Kak. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Bagus. Okey. Baik. Dah selesai untuk nombor 1 dan nombor 2 tu. Okey. Tadi Ustaz bagi tahu kalaulah hari raya kan. Kalau hari raya. Contohnya hari raya Aidilfitri, Aidil Adha. Okey, maka kita kena letak lafaz niat kita tu selepas sunnata dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Contohnya awak nak letak, kita nak mandi hari raya Fitri. Aidilfitri, letak Aidil. Nawaitul ghusla sunnatal Aidilfitri lillahi ta'ala. Macam tu. Kalau nak mandi sunat hari raya. Kalau nak mandi sunat Aidil Adha, hari raya korban, Aidil Adha. Buruknya tulisan ni. Kita kena sebut tauhid
holiday macam kita nak pergi Mekah. Kita pergi Nak Mekah. mandi sunat. Disunat. Yes, bagus. Mekah atau Mandah dan Tengah. Betul, bagus Kak. Kena sebut. Contoh nak masuk Mekah. Kita pun nak mandi sunat kerana masuk Mekah. Nawaitul ghusla sunnatad dukhuli Mekah. Dukhuli maksudnya masuk Mekah. Dukhuli ni ejaannya macam mana? Dal dalam bahasa Arab tu nanti awak belajar. Dalam bahasa Arab masuk, dukhul masuk. Kha waw lam. Dukhuli. Nak masuk, memasuki Mekah. Kalau perkataan asalnya adalah dakhala. Dakhala ni adalah maksudnya masuk. Dakhala masuk. Kalau dukhuli memasuki. Okey? Perkataannya. Kalau keluar kharaja. Belajar tak bahasa Arab? Kharaja. Belum lagi. Belum lagi. Belum belajar yang ni tapi anda belajar sikit-sikit. Bagus. Nanti belajar. Tanya Ustaz Irfan. Betul tak? Tanya tu Cik Adrina. Cik Adrina yang ajar bahasa Arab. Sorry. Kita tukar. Apa dia? Kak? Ustaz Irfan ada Jawi lah. Ajar Jawi. Okey, ajar Jawi. Jawi okey tak? Boleh buat tak Jawi? Boleh faham tak Jawi? Boleh? Boleh faham? Bagus. Very good. Okey. Kita ada muka surat 26 yang terakhir tu. Boleh tak? Ustaz nak minta. Okey, boleh tak Ustaz nak? 26 tu susah. Susah kan? Okay, tak apa, nanti kita buat. Ustaz sebenarnya nak bagi homework tapi nampak macam susah ni. Kesian kat awak pula. Nanti belajar sama-sama dengan Ustaz. Nanti kita buat sama-sama for the next class insya-Allah. Okay? Page 26. Next class. Ustaz, kelas dah nak habis. Okay, kelas habis. 2 minit lagi. Okay? Boleh semua boleh faham tak hari ni apa yang kita dah buat? Boleh faham? Hari ni? Dah 10. Ustaz dah 10.18. Hari ni, okay bagus. Hari ni kita dah buat tentang Nu'man. 26 dah siap Ustaz. Nu'man dah siap dah. Page 26. Bagus Nu'man. Kalau ada siapa yang boleh dapat buat, cuba dulu. Mudah saja. Mudah saja. Saya rasa saya boleh kan insya-Allah. Boleh insya-Allah. Ustaz, saya rasa tak boleh. Tak apa, kalau tak boleh tak apa. Nanti kita bincang sama-sama next class. Kalau dah buat tak alhamdulillah bagus. Okey? Muka surat pernah Ustaz cerita sikit. Padankan ataupun matching penyataan mandi sunat. Next Tuesday lah. Next class tak ada. At 1 o'clock. At 12 o'clock. Okey? Mandi sunat Jumaat, macam mana mandi sunat Jumaat? Dilakukan bila? Dilakukan pada hari Jumaat, hari esok. Jadi awak pun matching lah kat bawah tu. Mandi sunat bila hari Jumaat. Dilakukan pada hari Jumaat. Okey? Cuba buat. Kalau boleh buat, boleh buat. Kalau tak boleh tak apa, tunggu Ustaz nanti kita bincang sama-sama. Boleh? Boleh buat. Saya boleh minta kakak kamu untuk baca. Yes, boleh insya-Allah. Okey, anak-anak murid Ustaz semua, kita berhenti di sini dahulu kelas kita. Okey, terima kasih Ustaz ucapkan buat semua yang dapat hadir, dapat buat latihan kita pada hari ini. Jangan lupa Ustaz lagi 1 minit dah nak okey, kelas. baik. Okey, jangan lupa untuk prepare hafal lafaz niat mandi sunat mandi wajib. Okey, terima kasih semua Ustaz cakap. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah suratul As. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, apa soalan Zubai? Saya dah sedia untuk hafal nanti. Bagus Zubai. Okay, very good. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Daniel. Bye bye. Assalamualaikum.